Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aizani Zulkifli daripada kelas CTU 552. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk realitisme. Realitisme ini merujuk kepada suatu perkara yang bersifat tidak sama ataupun tidak tetap. Dia juga boleh berubah dalam peredaran masa ataupun sekitaran. Bukan itu sahaja, realitisme ini juga merupakan satu pegangan yang bertentangan dengan realisme, objektivisme, foundationalisme, relativisme, absolutisme dan universalisme. Realitisme ini juga beranggapan bersifat anti terhadap pandangan yang mempunyai kebenaran yang satu aliran, dan perkara ini telah menjadikan subjektif sebagai satu jalan alternatif supaya dia seimbang dalam sesuatu kesilapan dan keburukan atau kekaburan persoalan yang datang daripada realitisme. Realitisme ini merupakan satu konsep yang berkaitan dengan semua kebaikan. Contohnya, sekiranya seorang individu itu memilih atau mahu menentukan cara kehidupannya dalam sebuah komuniti, maka realitisme ini haruslah membuka peluang atau berfikiran secara terbuka. Sekiranya konsep ini mewujudkan satu kebaikan, oleh itu tidak perlulah seseorang itu pertikaikan perkara tersebut. Seterusnya, realitisme ini merupakan satu aliran falsafah yang menegaskan bahawa semua sudut pandangan adalah sama. Oleh itu, antara semua kebenaran merupakan satu realitif terhadap setiap individu. Contohnya, nama keluarga telah diberikan untuk oleh penganut realitisme. Ia telah menjadi satu falsafah untuk mempertahankan sesuatu bidang lain yang terperinci atau spesifik seperti budaya, etika dan moral. Realitisme budaya dan etnosentrisme. Realitisme budaya telah memberikan satu penegasan bahawa konsep dan sikap nilai-nilai budaya bukanlah mudah untuk difahami maupun untuk mentafsir di luar konteks yang telah disediakan. Hal ini kerana mereka merupakan salah satu bahagian dari sistem simbolik yang luas, kompleks dan secara terperinci. Realitisme budaya juga dikatakan sebagai aksioma antropologi dengan Frank Boris, di mana istilah ini dikatakan jauh lebih kompleks untuk mempertahankan dalam kebagaian budaya atau menegaskan tidak adanya budaya hierarki, dan ini telah menjadikan tiada keunggulan budaya atau sifat rasa rendah diri kerana pandangan mereka ini adalah sah dan seharusnya ditafsirkan dan dikatakan sesuai dengan konteks. Seterusnya, entourage pula, ia merupakan kecenderungan untuk menilai sesuatu perkara dan haruslah berdasarkan keunggulan budaya sendiri. Realitisme etika dan moral. Realisme etika dan moral juga telah menegaskan bahawa tidak ada sebarang moral atau etika yang sejagat. Konsep ini telah menjadi satu kontroversi dan telah menimbulkan perdebatan yang sangat terkesan. Sebagai contoh, ia telah mensoalkan tentang universalitas kod baik etika dan moral. Realitisme dan subjektivisme. Dua perkara ini mendakwa bahawa kebenaran adalah relatif kepada seorang individu tersebut. Yang membezakan mereka adalah realitisme menyatakan bahawa semua sudut pandangan adalah sama, manakala subjektivisme menyatakan bahawa tiada sudut pandangan yang sah. Hal ini kerana setiap sudut pandangan itu adalah realitisme terhadap individu. Assalamualaikum. Hai, nama saya Ahmad Azad bin Faizal dan saya akan menceritakan terhadap sejarah realitisme. Okey, sejarah realitisme adalah terdatangnya idea-idea daripada tokoh-tokoh sofis yang wujud pada zaman era Greek, di mana setiap ilmu falsafah ini seperti Protagoras, Xenophon, Euripides akan menumpukan daripada pembelajaran ilmu aspek metafizik dan saintifik. Dan pemikiran pada kelompok sofis ini adalah menceritakan terhadap apa itu persoalan pada humanistik liberal, di mana setiap pemikiran seperti pragmatism yang akan melahirkan ilmu baru terhadap pemikiran manusia seperti bergantung pada zaman mereka itu sendiri, di mana setiap falsafah yang dibuat ini iaitu seperti realisme
akan bersifat lebih spekulatif di mana ia akan berpusat kepada pemikiran manusia, di mana setiap manusia mempunyai pemikiran mereka yang berbeza terhadap sesuatu pendapat maupun persoalan yang akan dikemukakan pada mereka itu sendiri. Dan perkembangan literalisme ini wujud sehingga pada era Greek hinggalah zaman postmoden barat. Dan mari kita lihat pada tokoh-tokoh pada zaman tersebut, era zaman Greek. Seperti Protagoras, beliau adalah salah satunya yang menceritakan atau mengemukakan slogan di mana asas pemikiran relativisme ini adalah manusia ialah ukuran untuk sesuatu perkara, di mana man is measure of all the things. Dia menunjukkan berdasarkan pengetahuan mereka bahawa setiap manusia dan diorang punya pengetahuan adalah berbeza antara satu sama lain, dan setiap perkara yang datang pada mereka adalah tidak sama dan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Antara contoh yang lain seperti Eurodax menceritakan bahawa pada zaman mereka pemahaman daripada mengamalkan satu perkara terlarang, di mana menyebabkan pemahaman mereka di mana sesuatu perkara itu dilakukan telah diterima umum kerana ianya adalah satu perkara biasa. Manakala bagi Xenophon menceritakan bahawa masyarakat mempunyai tanggapan berbeza tentang Tuhan, di mana berlainan agama, berlainan pendapat. Seterusnya, bagi perkembangan pada zaman barat moden, iaitu seperti contoh F. Nietzsche, di mana menceritakan terhadap nihilisme. Manakala Benedict Edward Hans menceritakan terhadap realisme berkembang moden secara rasionalisme, materialisme, positivisme, evolusionisme dan hedonisme. Manakala bagi Adam dan Darwin menceritakan terhadap peradaban kebudayaan agama, manakala Darwin menceritakan terhadap teori bahawa manusia adalah terdiri pada evolusi daripada dunia haiwan, maka secara langsung menceritakan kebenaran itu tidak diterima oleh manusia tapi tidak secara daripada Tuhan. Manakala peristiwa Machiavelli pula menceritakan bahawa setiap kekuasaan yang diterima oleh kuasa politik dan manusia akan mengukur secara situasi di mana baik dan buruk situasi itu berlandaskan secara politik. Dan teori ekonomi pandangan psikologi moden terhadap teori Pavlov, Karen Horney dan Edward Cardinal. Seterusnya kita akan pergi pada ciri-ciri relativisme. Okey. Ciri-ciri relativisme ini adalah menerima sebanyak pendapat dan pandangan. Namun begitu, dia turut menafikan pelbagai perkara kerana ia mahu berubah dan tidak terlalu tetap, yang menyebabkan ia tidak selari dengan berlandaskan relativisme itu sendiri, seperti menafikan dualisme, absolutisme, objektivisme dan monisme. Dan seterusnya, namun begitu, relativisme ini juga mempunyai domain-domain tersebut, seperti domain-domain yang menyeluruh di mana untuk mengkaji ataupun melihat satu perkara aspek itu sendiri untuk merelatifkan setiap perkara itu dengan tepat dan terperinci, seperti domain iaitu seperti sesuatu makna akan dikaitkan dengan bahasa, manakala kebenaran akan dijadikan teori, metafizik pada paradigma saintifik, realiti pada budaya, nilai ilmu pada masyarakat, realiti dan juga pada individu serta nilai ilmu pada tempoh sejarah. Dan di sinilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan memudahkan untuk mereka berkait antara satu sama lain untuk memastikan setiap perkara itu tepat dan terperinci. Seterusnya saya akan bagi kepada presentator kepada yang lain untuk yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriana Putri binti Tun Ahmad Tajri. Saya akan menceritakan tentang bahagian saya iaitu cabaran, halangan, cara menghadapi cabaran dan yang terakhir implikasi relativism. Yang pertama ialah cabaran ideologi relativism pasca moden sebagai reaksi dari kegagalan moderniti yang bermaksud merupakan satu aliran yang muncul selepas modernisme. Untuk lebih jelas lagi, dari segi definisinya, pasca modernisme ini merupakan satu istilah yang boleh kita merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori seperti falsafah, seni bina, seni kesusasteraan dan budaya yang berkembang tetapi tidak akan menggantikan modernisme. Selain itu, kemunculan ideologi ini kerana gejala ini juga merupakan satu reaksi hidup terhadap gerakan modernisme yang dinilai dan mengalami kegagalan kerana modernisme yang telah disokong oleh para sains dan teknologi. Seterusnya, halangan dalam ideologi relativism pasca modernisme ada 5 halangan.
iaitu yang pertama, pemikiran kurang tegas dengan apa yang mereka cipta, teori atau mengarang sastera atau mengarang sesuatu. Yang kedua, pandangan terhadap para pasca modernis yang penuh dengan sentimen. Kata lain bagi sentimen ialah menunjukkan emosi mereka. Ini bermaksud kerana ketikan terhadap pasca modernisme di antara pemikir dan pemikir yang lain kurang tegas terhadap apa yang mereka telah cipta. Yang ketiga, kegagalan untuk membezakan antara fenomena dan amalan yang muncul dalam masyarakat moden yang menceritakan tentang cara tingkah laku seseorang itu, cara pemikiran, cara berfikir pada zaman moden ini. Yang keempat, pemikir dituduh mengabaikan praktik kehidupan di dunia. Dan yang terakhir, pandangan yang tidak mengakui kewujudan akal sejagat. Menurut ahli antropologi, tiada budaya di dunia serupa di antara satu sama lain. Seterusnya, cara menghadapi cabaran pasca modernisme mempunyai 6 cabaran, iaitu yang pertama, mempromosi dan menambah baik proses atau cara budaya sendiri. Yang kedua, menjaga identiti sendiri. Ketiga, budaya dan tradisi dari segi aspek moral dan aspek etika harus dijaga. Yang keempat, bersedia untuk menangani situasi yang tidak masuk akal dengan hidup secara sedar, kreatif, menghasilkan dan membina. Kelima, bersedia untuk menghadapi cabaran intelek dan kemanusiaan kerana ia adalah untuk menegakkan garis moral dan etika. Dan keenam, pasca modernisme yang menguasai dan menindas manusia serta memelihara struktur klasik. Yang terakhir, implikasi relativisme pasca moden terbagi kepada beberapa implikasi, iaitu mari kita lihat. Yang pertama, implikasi undang-undang yang bermaksud tradisi dan penolakan autoriti. Yang kedua, implikasi sejarah yang ditulis semula atau sejarah sebaik karya sastera. Yang ketiga, implikasi sains, anything goes atau para anti-sains. Yang keempat, implikasi falsafah. Implikasi falsafah bermaksud kebenaran subjektif, dekonstruksi atau anti-realism. Yang kelima, implikasi budaya. Bebas untuk pilih mana-mana budaya yang berkualiti dan berkelakuan baik atau berlakunya perpecahan antara kaum akibat budaya. Relativism memandang serius bahawa tiada budaya yang lebih baik dari budaya yang lain. Yang keenam, implikasi moral. Nilai-nilai moral yang semakin merosot kerana setiap pendapat atau pandangan tidak mempunyai hak mutlak atau salah. Yang terakhir, yang ketujuh, implikasi sosial. Gejala ini akan bertambah kerana tidak ada manusia yang boleh menilai seseorang itu salah atau tidak salah dan akan menyebabkan gejala tersebut semakin menjadi-jadi. Relativisme budaya. Ia dimasukkan sebagai keperluan untuk melihat aktiviti atau tingkah laku maupun yang dimiliki oleh budaya tertentu dari segi norma dan nilai konteks budaya tertentu. Ia juga menegaskan tiada budaya yang lebih dan semua norma nilai budaya adalah sama. Misalnya, sistem kepercayaan pelbagai dewa adalah agak tinggi pada kawasan luar bandar di negara Asia. Dalam kes ini, mereka percaya Tuhan dan bergantung kepadanya untuk menyembuhkan penyakit mereka. Definisi relativisme budaya juga boleh digunakan untuk menunjukkan dasar metodologi kesan bahawa ahli sains sosial mereka mempunyai status saintifik jika mereka kerja dan menerangkan serta analisis apa yang berlaku dalam budaya mereka dengan teliti untuk mengelakkan penilaian normatif. Dari perspektif relativisme ini, mempunyai sistem moral yang berbeza dan setara, iaitu sama ada sah ataupun tidak sah. Hal ini berpendapat bahawa pertimbangan moral berasaskan konteks menekankan budaya, agama serta falsafah. Relativisme moral juga menegaskan bahawa tiada sesuatu perkara seperti moral sejagat. Dalam relativisme moral, 3 kedudukan berbeza wujud, iaitu yang pertama, relativisme deskriptif, yang merupakan pemikiran tentang kepelbagaian budaya. Yang kedua, moral etika. Relatif moral metaetika mendakwa bahawa mereka tidak bersetuju dalam isu moral
Tetapi istilah seperti baik, buruk, betul dan salah sama sekali tidak berdasarkan kebenaran universal, tetapi relativism moral metaetika berkaitan dengan tradisi, kepercayaan atau amalan individu ataupun masyarakat. Seterusnya, implikasi. Relativism moral dapat mewujudkan toleransi. Relativism moral menunjukkan toleransi terhadap budaya yang berbeza dari masyarakat yang berbeza. Salah faham sering timbul apabila berhadapan dengan perbezaan prinsip moral kerana perbezaan budaya. Oleh itu, toleransi yang ditekankan oleh relativism moral adalah penting untuk menyelesaikan salah faham antara masyarakat budaya yang berbeza. Yang kedua, relativism dapat mengelakkan buli budaya dan mencapai autonomi budaya. Relativism budaya moral boleh menghalang buli budaya dan mencapai autonomi budaya. Prinsip asas berat sebelah tidak bermakna. Isu yang berkaitan dengan perbezaan budaya sering timbul kerana perbezaan prinsip moral antara masyarakat. Menggunakan prinsip yang kedua belah pihak masalah adalah tidak munasabah. Pada masa ini, penindasan budaya di mana-mana pihak boleh dielakkan jika prinsip relativism boleh diterima pakai. Penutup, kesimpulannya secara umumnya kita pasti tahu bahawa relativism merupakan satu tanggapan tentang perbezaan di kalangan setiap manusia dari segi teori budaya, teori etika, teori moral dan teori agama. Namun ia bukanlah perbezaan yang melibatkan tentang hakikat atau datang dari berlainan yang telah menyebabkan punca kerana faktor-faktor yang lain. Itu sahaja daripada saya dan rakan-rakan saya untuk tajuk relativism. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.